Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, barisan para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dia mic ni dia bunyi ni sebab tak ada stand ni. Kalau ada stand dia okey kot. Kalau tak jangan dengar tak? Dengar tak? Dengar kan? Saya tak payah pegang lah ya. Jadi alhamdulillah, bab kata orang saya ni datang pada Negeri Sembilan kan? Saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang digontangkan. Memang takkan faham kalau tak digondongkan. Cantik toluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Itu sebab kita datang ramai-ramai dalam majlis ilmu. Sebab salah satunya, walaupun kita dah pernah dengar benda tu, kena buat macam tak pernah dengar. Sebab kita ni nak dikatakan hanya kita tahu setelah kita amal. Kadang-kadang banyak kita tahu tapi kita tak buat lagi. Dan Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi hari ni ceritanya tentang Syawal kan? Itu yang masalah tu kan. Makin nak kerja Lailatul Qadar, makin cerita Syawal. Saya teringat waktu saya pergi ke Tanah Suci. Saya berbalik pada Tanah Suci. Saya sampai pada bulan Syaban itu. Orang cukup ramai. Ramai betul orang. Rupa-rupanya baru faham, baru teringat. Bulan Rejab, bulan Syaban ni orang Arab memang ramai betul. Dengan orang Malaysia pun ramai kan. Berhenti dekat Al Jazeera tu, dari perjalanan daripada Madinah ke Mekah, berhenti dekat R&R dia yang tak berapa cantik sangat berbanding R&R kita tu, dengan masjid yang sempit, dengan bilik air. Itulah tempat ambil wuduknya, dekat bilik air tu yang tak selesa tu. Bayangkan di situ je 25 ke 30 bas orang Malaysia. Jadi huru-hara lah Samsul debat bila orang Malaysia ramai. Aku ingat aku boleh rehat kat sana. Ustaz, dengan ambil gambar boleh? Dengan itulah nasib kan. Ambil gambar boleh ke Ustaz? Bukan semalam makcik dah ambil ke? Semalam baju lain. Aku dah juga orang tua perangai macam ni kan. Ambil aje lah layan kan. Dan rupa-rupanya orang Arab ni memang dia masuk aja Rejab dia memang bersungguh-sungguh beribadah. Malahan dia dah buat preparation. Baju ni nak pakai untuk tarawih. Ni wangi-wangian yang terbaik untuk tarawih, untuk pergi beribadah. Ni Quran mushaf yang terbaru dia nak baca tadarus sendiri. Kemudian dia dah ada dah yang ni slipper nak pakai, ni kain yang nak dipakai, kain rida ikut sunnah Nabi betul kan. Ni kopiah yang dia nak pakai, yang mana satu tutup kepala dia untuk semayang. Itu orang Arab masuk Rejab memang dia dah terbayang dah Ramadan. Tapi kita belum Rejab dah terbayang Syawal, dia lagi jauh. Jadi maknanya advance. Tu sebabnya belum lagi ni, belum lagi. Ya, dah belum dah cerita Syawal, syukur Syawal. Ada satu pejabat tu lagi pula. Ramadan yang dihayati, Syawal dinanti. Dua sekali tajuk ceramah. At least ada tujuan lah tajuk. Pernah satu tempat tu saya ceramah, kalaulah ku tahu, mak tajuk dia. Kalaulah ku tahu. Saya tanya penganjur tu, you nak saya bawa macam mana tajuk ni? Kau ada target lah.
terpulang lah kat ustaz. Lah, kau pilih tajuk, kau terpulang kat aku macam mana kan? Macam tu lah. Jadi baguslah dekat sini kan, pengurusan modal insan bagi menggantikan bahagian sumber manusia. Biar dia bunyi lain kan? Biar ada bunyi lain boleh kan? Silakan main. Saya tak boleh pegang sebab nervous, menggigil kan, macam tu lah. Masalah bila saya cakap saya nervous, orang tak percaya. Alhamdulillah. Kan elok. Saya ulang balik semula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih banyak Okey. Jadi, dan satu tajuk di Putrajaya tu, tajuk yang dia bawa apa tau? Sebab kita hari ni syukur Syawal. Tajuk syukur Syawal. Dia beritahu tajuk dia, tak puasa tapi nak raya. Dia kata macam tu. Tak puasa tapi nak raya. Jadi benda ni ada kena-mengena dengan syukur Syawal. Pula tak bunyi ni. Dah habis bateri. Kan? Tapi dia tak puasa tapi dia nak raya. Apa maksud dia? Kadang-kadang kita rasa kita puasa, tapi sebenarnya tak puasa. Itu belum cerita lagi lah. Belum cerita lagi yang lain-lain lah. Belum cerita yang lain-lain yang confirm tak puasa. Yang ni dia macam puasa tapi tak puasa. Itu sebabnya bila kita tengok bila kita tengok apa yang di langsung tak bunyi pula apa hal. Dia kalau mic yang tak ada wayar ni, dia memang dia liar sikit. Dia kena tambah punya jadi hal. Perempuan pegang elok lah dah. Oh tak juga ya. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam aspek puasa tu sendiri, apa maksud puasa? Apa maksud puasa? Puasa ni ada yang cakap puasa ni tak makan lah, dia kata. Ya. Daripada perkataan Arab as-siyam. Siam ni apa maksud dia? Ada yang cakap siam ni maksud dia Thailand. Dan bila sebut as-siyam dia biasalah. Dia bila sebut as-siyam dikatakan sebagai menahan diri. Menahan diri. Jadi sebelum kita nak sampai pada bersyukur Syawal kan, bila nak cakap pasal bersyukur Syawal, kita kena tengok dulu puasa kita macam mana. Jadi as-siyam tu menahan diri. Kata Ibnu Manzur, as-siyam ini adalah perihal menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, faham. Tak boleh minum, faham. Tak boleh nikah. Tak boleh nikah ke bulan puasa? Boleh. Elok mana? Langkah penjimatan. Kan? Majlis akan nikah akan berlangsung pada waktu sahur. Confirm jimatnya. So. Waktu sahur dia buat kan. Lepas tu settle lah. Kurang sikit belanja kan. Kalau PKP hari tu sibuk pula. Masih lagi buat jamuan kat rumah masing-masing. Kan? Yang paling best, PKP tu dah elok buat jamuan masing-masing. Tiba-tiba dah mula endemik ni nak buat dekat majlis. Betul tak? Ada kan yang buat dekat majlis. Siap dukung anak kat pelamin. Dah beranak dah perempuan tu. Kan? Bayangkan. Tu cakap, dia kahwin dia ibu tunggal ke dulu? Dia kan, tak. Dan dia beranak time PKP kan? Jadi, kalau kita tengok dalam hal ini, menahani nikah tu maksud dia apa? Menahan diri pada perbuatan orang bernikah di siang hari. Sebab bulan puasa ni tak tahu kenapa siang hari bahaya. Kan? Bahaya. Nak pula Ramadan itu membawa maksud daripada perkataan ar-ramdu, panas yang menyengat. Bulan puasa ni lah tiba-tiba dia pandai berkemban, bulan lain tak. Dia berkemban duduk bawah kipas je nak. Oi, panas. Betul-betul depan suami itu. Suami daripada nak tidur tadi, tagaklah kepala waktu nampak. Abang tak panas ke? Cerita panas ni. Abang dah lama panis tengok kau. Ada pula yang perempuan yang berusia sikit cakap, alah dah tua macam mana seleranya ustaz. Jangan main-main bulan puasa. Bulan puasa orang lelaki ni tiang elektrik pakai skirt pun lawa tahu.
Kau jangan cuba-cuba tahu. Hara orang lelaki ni. Nengok semua selera. Tu lah bulan puasa ni selera datang. Tu sebabnya puasa ni tujuannya mengawal hawa dan nafsu. Tapi maksud puasa ni sebenarnya apa? Menahan diri pada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari kerana Allah Ta'ala di bulan yang panas terik. Itu maksud dia. Anak pun tanyalah, kenapa kita kena puasa? Mama, macam Yayasan Selangor. Mana panggil mak? Kau man kata, mama lah. Wahal kampung Tanjung Karang, kampung Delik lah. Kan Sapang, Bagan Lalang, kampung mama mengadu kan. Masa kecil cakap dengan anak dia, baby, mama panggil mama. Nenek kat dapur. Mengadu-ngadu. Udah kampung tu kampung lah. Mak, kenapa kita kena puasa, mak? Anak pun jawab. Mak pun jawab. Apa jawapan mak? Kenapa kena puasa? Oh. Kena menahan lapar, nafsu. Dia tahu puasa tu apa. Sekarang dia tanya kenapa kena puasa. Seorang wajib. Memang sah lah dia puasa. Ada mak tu, orang lain dah puasa-puasa je lah. Tanya pula. Dia kata itu jawapan dia. Ada seorang tu pula, kau ni Islam ke tidak? Dia tanya pula budak tu Islam ke tidak kan. Dia tanya anak dia Islam ke tidak. Jadi jawapan dia, nak, kita kena puasa sebab Allah suruh. Allah suruh nak. Allah perintahkan. Tapi soalan budak tu tidak berakhir di situ. Bila? Wah, soalan dia tu. Anak tu yang susah tu, bila? Dah lama dah nak. Dah lama. Tengok dalam Quran. Surah Al-Baqarah ayat 183. Allah beritahu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi itulah. Dah mula dah bergurau. Dia nak stand tak mau, dia stand pun dia tak mau. Pegang tadi pun kejap bunyi, jam tak. Pegang-lah. Sorry yang tengok live. Jadi makna kata dalam hal ini ayat tu begitu, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Dia tak sebut wahai orang Islam. Dia tak sebut orang Yayasan Selangor. Dia tak cakap orang Cangkau, Bongek, tak cakap. Dia tak cakap. Tapi dia kata orang beriman. Orang beriman ni apa? Orang beriman ni adalah orang yang yakin, orang yang percaya. Pernah seorang Arab Badui dia sebut, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Mana dia kata aku seorang beriman. Aku seorang beriman. Kemudian Nabi jawab, alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang muslim. Sebab muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi mukmin tak selesai dengan pengakuan. Contoh kalau saya bagilah mic sama satu, contoh nama Kak siapa Kak? Fazura. Assalamualaikum. Dia kata, Assalamualaikum, nama saya Fazura, saya seorang Islam, saya seorang Muslim. Okey, tak ada hal, semua orang boleh cakap. Tapi berani tak? Siapa nama? Assalamualaikum, nama saya Zamzuri, saya paling beriman kat sini. Tak berani kita cakap dah kan? Kita beriman, saya seorang yang beriman, tak berani cakap dah. Benda tu mesti dibukti dengan perbuatan. Jadi siapa yang geng-geng GPH tu confirm lah, geng plastik hitam, confirm tak beriman. Confirm tak beriman. Sebab dia saja-saja tak puasa. Dan hanya orang yang berpuasa dia layak untuk rasa. Bukan apa, memang dia boleh beraya. Orang tak puasa dia boleh berhari raya, tapi dia takkan rasa raya tu. Sebab tak ada beza hari puasa dengan hari raya dengan dia. Ye. Bulan puasa dah sebut ye. Jadi macam mana kan?
Jadi apa maksud tu? Kalau kita tengok salah satu daripada latihan takwa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa tu, salah satu pada penciriannya adalah takut pada Allah. Ni sebelum cerita pasal raya ni. Jadi takut pada Allah tu terlihat pada 7 perkara, kata Abu Laid Samarkandi. Pertama, pada lisan dia. Lisan dia tak cakap benda yang tak elok. Cakap dia penuh dengan budi bahasa. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Jaga mulut ni, cakap elok-elok. Tu yang dia mengalu-ngalukan saya tadi. Kan, dengan ini saya perkenalkan siapakah dia, daripada mana dia datang. Jadi tak adalah saya terus meluru duduk kat sini terus bercakap. Sebab adab. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Tak pakai skrip tu. Saja nak beritahu. Dia kata tadi kena jawab pantun tu. Tak ada hal tu. Kau jawab. Jangan jual, jawab. Tapi betul, itu adab. Betul. Macam tu juga kita dengan Allah Ta'ala. Ada adab kita. Itu sebab kalau semayang bukan sebarang pakaian kita boleh pakai. Betul tak? Mestilah menutup auratnya, kemasnya, eloknya. Kadang-kadang kita boleh pakai kain sekadar menutup pusat nak semayang. Boleh. Yang lelaki boleh. Kan? Mongon lambi perut semayang. Kan? Tapi adab dia tak kena, betul tak? Kau tak kemas, kau nak menghadap Allah Ta'ala. Nampak tak? Pakai wangi-wangian tu adab dia. Kan? Itu cerita dia. Macam tu jugalah dalam bulan Ramadan. Pertama, takut pada Allah terlihat pada lisan. Lisan cakap elok-elok. Hari ni kalau kita tengok kan, kalau kita ingat balik ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, pernah Sayyidina Abu Bakar ambil batu masuk dalam mulut dia untuk ngelakkan dia cakap benda tak elok. Macam tu. Kita ini tak payah talan batu dah. Pegang handphone, diamlah. Berapa ramai pegang handphone tu, nampak tak? Dia dah ambil gambar tadi, siap-siap dah. Lepas tu post. Belum habis ceramah dah post dah. Alhamdulillah, dapat tengok Samsul debat depan-depan. Dalam story dah keluar dah. Lepas tu, dah ada komen. Untunglah, dah ada komen. Yang terantaranya lah. Kan? Contoh. Jadi makna kata kalau kita tengok dalam hal ni, cakaplah yang elok-elok. Mulut kita. Dan begitu juga, apa yang kita tulis dekat dalam WhatsApp, apa kita tulis dalam Facebook sebenarnya dinisbahkan. Akan dinisbahkan di padang mahsyar besok sebagai apa yang kita cakap. Tak payah susah dah. Kita letak gambar suatu pemimpin. Tak kira lah. Saya tak cerita politik lah. Pemimpin kerajaan ke pembangkang tak kira lah. Tak tentu mana dah kerajaan pembangkang sini. Macam lebih kurang kan. Letak muka. Letak muka. Jangan tulis apa-apa. Jangan tulis posting apa-apa. Beliau adalah pemimpin. Tak payah tulis syabas ke tak payah. Letak muka je. Kau tengok komen bawah tu. Konyang kawan tu dimaki. Kan, kepala bapak semua keluar. Ya, tu. Tak, masalahnya yang komen tu siapa? Bukan Cina India. Mungkin adalah satu dua India Cina ni dia akan tulis komen dia tak puas hati, tapi bahasa yang digunakan. Soalannya, saya nak, kalau boleh saya nak komen tu. Nabi ajar tak macam ni, macam tu nak tulis. Tapi insya-Allah lepas tu saya pula kena kecam kan. Betul tak? Itu isu dia. Itu sebab orang perempuan jangan sekali-kali korang berpegang pada pandangan dan mazhab. Akaun aku. Suka hati aku lah nak tulis apa. Aku sakit hati kau tengok apa hal. Selalu orang perempuan macam tu. Mangsa lelaki. Nak makan nanti. Apa masalah kau? Ni nak raya ni. Siapa yang berhak bergembira untuk raya ni? Cakap. Siapa yang berhak bergembira untuk raya? Semua insan sedang gembira di hari ini, sayang. Kan lagu tu kan? Semua. Bukan kau ada.
Ayah ni bawa anak-anak semua okey. Ambil je baju, pilih colour yang Alung suka, Angah suka, pilih. Okey? Okey. Anak-anak happy. Mama, baju ni kita, apa colour ni yang kau pilih? Nampak. Anak dah besar-besar, kau ingat dia nak kau pakai baju sama. Kau paksa dia satu sofa tu duduk satu line adik-beradik dia dengan bapak dia, baju sama. Bukan anak saja, termasuk anak mak mentua pun berhak bahagia. Laki kau lah. Contoh lah kan. Tu kita masuk kaya sikit tu. Jadi mana kata kadang lisan kita cakap yang baik-baik, jangan cakap yang bukan. Ya. Bayangkan zaman Nabi dulu, ada dua perempuan sibuk mengumpat bercerita pasal orang, punya teruk mengumpat pasal orang, sampai jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami nak minta izin, boleh tak kami nak berbuka? Haus sangat lah, punya teruk mengumpat pasal orang sampai nak berbuka. Zaman Nabi ni, you all tak adalah sampai macam tu kan? Tak ada kan? Tak adalah sampai macam tu kan? Tak adalah kan sampai macam tu kan? Maknanya dia ngaku ngumpet cuma tak berbuka kan? Menyesal aku jawab. Jawab salah, tak jawab salah. Gurau ya kak, gurau ya. Tapi betul bercakap. Jadi Nabi kata, kamu tak payah minta izin pun, kerana sebenarnya kamu dah berbuka dah. Kamu dah berbuka sebab kamu ni ibarat makan daging saudara kamu sendiri. Daging busuk tau, bukan daging biasa, daging busuk yang mentah milik apa saudara kamu sendiri. Tak jadi kamu luahkan, luah terkeluar. Tunai Allah Ta'ala tunjuk. Tu sebab mengumpat baik kau berbuka. Buat bercerita pasal orang. Ini hari ni bukannya perempuan saja, lelaki pun sama. Bercerita pasal orang. Saya lalu tadi, apa yang kau tak cakap? Saya lalu tadi kan? Tinggi kan? Oh, nampak. Mengumpat tu. Salah ke aku tinggi? Kau ingat aku tak dengar kau punya bisik dengan kawan kau tadi? Aku jalan ni, duduklah depan je, kalau lepas tu aku dengar. Tak. Buka aja mas. Dalam TV nampak tua kan, kau hajar. Ada je benda nak komen. Cepat ni mulut dia kan. Dia sebenarnya ada satu ketika seorang perempuan Badui datang jumpa dengan Nabi. Dia cerita-cerita masalah dengan Nabi. Bila dia balik je, kemudian isteri Nabi Aisyah begitu, ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu. Nabi tegur, wahai isteriku Aisyah, sesungguhnya engkau sedang membuat ghibah, bercakap benda yang tak elok pasal orang. Nampak tak? Cakap sesuatu benda. Makna fitnah dan ghibah ni, saya tak payah explain panjang nak cerita ghibah dan fitnah ni. Maknanya confirm kena panggil lagi ni. Lepas raya. Okay. Fitnah cakap benda yang tak betul pasal orang. Ghibah pula cakap benda betul tapi kalau dia dengar dia kecil hati. Itu ghibah. Contoh, woi kau tengok tu. Dia tu puasa ke tak puasa, elok besar badan dia, nampak. Dia bercakap macam tu. Kalau orang dengar, kalau orang tu punya dengar, kecil hati tak? Kecil hati. Ya Allah, mana ada orang pakai tudung bawal tu dah. Weh, orang pakai siakap kan. Contoh. Dia petikaikan fashion orang tu. Kita buruk tu lagi dia bawa ni. Contoh cakap kan. Kita kena tukar tune tu. Nampak susut sikit badan dia sebenarnya. Kan? Ya kau nampak tak? Tak, bersusut sikit tu. Puasa kan? Macam tu. Cakap yang baik-baik. Iya. Kau cakap positif kat orang ni dapat bangkitkan semangat tau. Suami kena minta lah. Tak handsome ke abang ni? Tak handsome kan abang kan? Dia tu. Perasan dia tu. Kalau bukan isteri sendiri memuji suami, siapa? Kan? Pujilah suami tu. Kadang isteri pun sama macam tu lah depan cermin. Dia cakap kelip lah. Waktu tiup. Tiup. Yang suami dia cantik isteri abang ni. Tahu tak apa. Dia nak macam tu. Ya. Aku kena lakonkan bukan faham. Dia siap ada babak kan. Kalau macam tu suami isteri tak adalah timbul cerita suamiku seorang pendosa kan. Sayang tak dikenang. Jadi mana kata kena puji. Betul. Jadi dah mula tak bunyi lah. Tak payah pakai lah.
Jadi makna kata dengar ke belakang. Okey. Jadi makna kata dalam hal itu bercakap ni cakap yang baik-baik. Jangan cakap benda-benda yang tak baik. Jangan cakap benda tak elok. Benda tu akan jadi dosa. Ya. Begitu juga macam-macam lagi perangai orang pada bulan puasa. Kalau engkar perintah Allah, benda tu wajib dia tak buat. Saya tak nak kembangkan lagi. Dia tak buat, baik tak payah puasa. Tu maksud dia. Sebab sia-sia puasa dia. Sebab perintah Allah yang lain dia tak buat. Dia sekadar puasa je. Tu kena jaga. Kedua, ketakutan tu terlihat pada matanya. Mata dia tak pandang benda-benda tak elok. Mata dia akan pandang benda-benda yang baik. Pandang apa dapat pahala? Pertama, pandang muka mak ayah dapat pahala. Pandang muka mak ayah dapat pahala. Mak ayah saya dah tak ada, Ustaz, ziarah kubur dia. Dapat pahala. Yang kedua, pandang siapa dapat pahala? Pandang suami, pandang isteri dapat pahala. Dengan satu syarat, pandang suami dan isteri sendiri. Kau pandang bini orang tak dapat pahala. Kau pandang laki orang, mak handsome-nya dia lah, contohlah kan. Yang ketiganya pandang apa? Pandang Kaabah dapat pahala. Pandang Kaabah dapat pahala. Itu sebabnya kawan tu dulu balik pada Mekah tu, dia beli frame tu gambar Kaabah kan. Tengok. Jadi macam itulah, macam saya baru ni pergi. Sebelum ni, adalah kes sebelum ni. Menangis makcik tu. Ustaz, banyak dosa saya, Ustaz. Kata, apa sal makcik? Saya tak nampak Kaabah, Ustaz. Makcik, ini Madinah ni makcik. Makcik bawa sabar banyak. Masuk Masjid Nabawi cari Kaabah, memang tak jumpa makcik. Lagi 5 hari kita pergi Makkah pula. Oh ya ke salah tempat tengok aja. Dia salah makcik, salah. Memang salah kata. Tu sebab jangan pandai-pandai pergi sendiri. Tunggu mutawif bawa. Nak pergi sendiri kononnya. Orang balik dulu letak beg dulu dekat Madinah tu, letak beg dulu. Dia berlari dia pergi. Oh, dia excited nak tengok Kaabah. Tengok tak ada. Banyak dosa aku. Pusing-pusing tengok tiang tu sama je dia kata. Kan? Tengok Kaabah dapat pahala, apatah lagi pergi ke sana. Saya pergi baru ni memang ramai orang. Dan Alhamdulillah lepas sebelum saya balik tu memang dah tak ada lagi dah SOP yang pelik-pelik ni, tak ada dah. Kalau tidak tu nak masuk tu kita kena install Itamarna dengan Tawakalna untuk booking masuk semayang kat Masjidil Haram. Ni tak payah dah. Ya. Jadi insya-Allah kalau siapa yang nak pergi dengan saya, insya-Allah saya akan pergi lagi. Saya ambil masa sikit lah. Saya tak adalah pergi cepat sangat. Saya dah pergi hari tu. InsyaAllah saya akan pergi pada bulan Disember. Musim sejuk. Lepas tu saya pergi bulan 3. Dia tak sejuk. Orang tua suka pergi bulan 3. Bulan 3, bulan 4 ni dia tak sejuk sangat. So tengah dia mula nak panas kan. So kalau pergi bulan puasa ni memang panas betul lah. Cuma tinggal lagi dia punya panas tak seperti kita. Panas lembab yang tak tahan ni. Dia orang panas kering berangin. Dia lain. Ya. Jadi bulan 12 siapa yang nak pergilah dengan saya. Dengan package Al-Mikela Travel tu saya masih lagi lah regional manager. Dan Yayasan Budi Ihsan Malaysia tu pun saya masih lagi ketua konsil korporat. Bukan pernah tau. Masih. Okay. Tak adalah, tak apa. At least you ambil maklumat yang tepat lah. Terima kasih banyak. Kalau yang pergi, saya bukan apa. Banyak dalam hal travel ni saya kena ingatkan jugalah. Kalau siapa yang nak pergi umrah, make sure. Tak kisahlah pergi dengan travel mana pun. Make sure, sebab syarat yang terbaru Kementerian Pelancongan dah letakkan jangan rendah daripada 6,990. Kalau ada yang offer 5,000 je, lagi balance tu semua ada Datuk Seri sponsor. Kau jangan, nanti tawah kat KLIA. Kau kena tipu yang main-main. Ya betul. Lagi satu lagi, saya beberapa syarikat travel yang saya dah join. Dan syarikat ni Alhamdulillah, saya comparekan dengan beberapa syarikat yang saya pernah join lah. Saya tak nak sebut syarikat tu. Banyak sangat lah kadang membohong pada jemaah banyak. Dia senang je. Kalau kat KLIA tu dia kata, kita ni ingat ni fokus kita nak beribadah, jadi kita kena sabar, kita kena tabah. Maknanya bertukar hotel kau tu. Hotel yang ada janji tu tak adalah tu. Jangan macam tu. Jadi yang ni insya-Allah hotel yang paling jauh 100 meter. Hotel yang paling dekat 50 meter. Nak dekat lagi kau jangan kau keluar dari masjid tu. Ya. Dan package ni saya tak jadi mutawif. Terang cakap saya tak jadi mutawif sebab bila saya jadi mutawif sebagai taklimat bagi penerangan, travel lain pun dia tinggalkan mutawif dia dengar penerangan aku. Masalah dia. Jadi saya jadi jemaah, saya join dengan jemaah yang pergi dengan saya akan naik setiap bas yang pergi
dan saya akan makan bersama dengan jemaah-jemaah ni duduk dekat meja dia masing-masing, dapatlah bercampur dengan Syamsul Debat. Puaslah kau bergambar macam tu. Dan satu lagi, dia ada 2 kenduri besar, iaitu setiap pakej tu makan malam nasi unta di ladang kurma. Kemudian di Taif 1 kenduri tahlil doa selamat. Hari itu kita baca 250 senarai nama arwah, dan juga kita buat jamuan hari lahir. Saya lah yang buat surprise tu. Kita ada 10 orang yang ada masalah dari segi pasport dia, kita minta maaf. Saya tak jamin dia boleh balik ke Malaysia. Minta bangun nama saya sebut ni. Haru muka makcik tu. Setelah kita cek pasport dia, ada masalah, iaitu mereka semua lahir pada bulan ini. Keluarlah kek ni. Nak tumbang makcik tu dah, takut. Jadi masa tu kita sembelih 5 ekor kibas untuk jamuan tu. Memang Alhamdulillah dia orang happy lah. Kat Taif pula sejuk kan. Itu antara pakej yang kita bagilah. Balik pula dapat pula ayam Al-Baik. Seorang 4 ketul. Kau bayangkan tu. Ada yang tidur lelap kenyang tu pegang ayamnya ni. Macam tu lah. Tak kisahlah pergi dengan mana pun tu saya beritahu, sebab itu terbarulah syarat terbaru. Ini bukan promote, lebih kurang. Ya, siapa nak pergi dengan Syamsul Debat bulan 12. Siapa pergi, saya kan ada kat sana 5 sampai 25 bulan 12. Siapa yang pergi 5 sampai 13 tu sebelum cuti sekolah. 13 sampai 25 tu cuti sekolah. Siapa yang pergi cuti sekolah dapat pergi dengan saya lah, insya-Allah. Okey. Jadi kenapa dia orang pergi? Kenapa kita pergi ke sana? Sebab nak beribadah, lagi besar pahala. Pergi ke sana beribadah dan tambah pula dengan ibadah-ibadah sunat yang banyak, maka tambah lagi pahala. Kemudian yang keempat, pandang apa dapat pahala? Pandang Quran dapat pahala. Pandang Quran dapat pahala. Apatah lagi pandang dan baca. Pandang, baca dan faham lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal dan buat lagi besar pahala. Tu yang kedua, mata tak tengok benda-benda yang tak elok. Di bantai bulan puasa ni tengok drama Korea back to back. Hamam dah berkahak-kahak cakap. Punya bersambung-sambung back to back tengok drama Korea sampai buntang-buntang mata daripada pagi sampai ke petang. Kalau lah episod drama Korea tu zikir, dah ramai jadi wali dah. Banyak lagi benda-benda lain. Orang lelaki betul atau tidak? Lepas asar problem kita ni. Nabi lepas asar lagi kuat Nabi beribadah. Sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka. Malam lain standard pahala dia. Siang waktu puasa dia beribadah dengan tak lapar. Besar pahala. Orang lelaki lepas asar dia dah terbayang. Singgah mana ni? Singgah bazar Ramadan mana? Nak beli apa ni? Makanan ni semua makanan Cina. Taufu fah. Yang taufu. Lai chi kam. Chao kuih tiao. Tak ada betul yang Melayu ni. Ada satu makanan orang putih. Roti John. Kan? Dia dah terbayang betul tak? Orang lelaki. Orang perempuan saya tak tagur orang lelaki ni. Lepas asar mulalah dia. Orang perempuan saya tak tagur sebab dia lepas sahur dia dah fikir dah malam kan apa nak makan dia lain. So tak boleh tolong dah tu dapat dia lepas sahur. Kan orang perempuan dia penting usaha tu. Bagilah idea. Bagi idea. Time PKP tu kan? PKP tu. Bagilah idea. Sebenarnya masuk grup masak apa pun tak jadi. Dia tanya. Nampak tak? Mata elakkan pandang benda-benda yang tak elok. Kau tengok, jangan membohong lah. Tengok drama Korea. Semua pun disebabkan menghormati bulan Ramadan. Seluruh drama Korea yang disiarkan. Semuanya menutup aurat. Apa berak tak ada mana tu. Kan? Jadi jaga mata kita. Jangan tengok benda yang bukan-bukan. Tengok pergi bazar Ramadan tu saya cukup takut. Kerana pergi bazar Ramadan yang tak bertudung tu pergi tu. Kita sebelah tu bau shampoo je. Mula tu. Tu belum cerita lagi yang tak cukup kain tu. Mula-mula tengok pohon ayam depan tu pohon orang. Tak berkurang pahala kau. Betul ke tak betul? Cakap. Yang amoy-amoy pun ramai pergi. Yang sahabat yang bukan Islam ni pun pergi kan. Dia kawan tu. Hai, apa khabar? Dia kata. Tengah baik. Lupa dah kau nak beli apa tu. Itu masalah itu. Betul. Tu cerita dia. Jaga. Tu yang kedua. Jaga mata. Ketiga jangan apa? Jaga hati. Jaga hati kita.
bulan puasa ni bermaaf-maafan. Buang penyakit berjangkit. Pertama, jangan tamak. Orang kat bazar Ramadan tu kan yang berbalai dendam. Marah dia kat karipap tu. Kau siap kau karipap? 5 kak bungkus. Kau siap kau? Dia balai dendam. Karipap, roti john seorang sebatang. Roti john seorang sebatang. Allah malaka sumna walhamdulillah. Rap. Sebatang masuk gila. Tak payah potong gitu kan. Contoh. Gila betul, banyak betul kau makan. Agak-agak lah. Makan kadang-kadang lagi teruk daripada bulan tak puasa. Macam mana? Dia bulan Ramadan ni antara tujuan dia, kebaikannya, pertama dapat menguruskan badan. Menguruskan badan bukan nak lawa dah. Kalau muka tak boleh belah, tetap tak boleh belah. Contoh ayat kan. Muka tak boleh belah kan. Nak maksud nak ringankan badan supaya ringan beribadah pada Allah. Yayasan Selangor buat tak weight challenge? Dulu kenapa tak buat sekarang? Buat. Pada hari pertama, hari bekerja bulan puasa, timbang. Untuk registration. 25 Ramadan, timbang. Kita bagi hadiah nombor 1 sampai nombor 20. Nombor 1. Tapi grand prize akan ditimbang pada 25 Syawal. Baru kau tahu langit tu tinggi mana. Berpusing jarum tu. Mengelotah jarum tu. Jarum penimbang tu turun lah. Dia suruh turun yang kau berdiri tu. Bayang tu kan. Mengurangkan badan. Tapi kita makan banyak macam mana? Kan hati ni jangan tamak. Yang kedua, jangan sombong. Bulan puasa ni jangan sombong. Okey. Kata tak aku ni. Kadang belagak dengan benda-benda yang tak apa-apa. Sombong ni perangai siapa? Dia tahu je. Saja ya tak copet jawab syaitan kan. Jangan sombong. Kita nak belagak dengan apa? Suami ai bagi ai 2K sebulan. You ada. Wah, sombong. Malam tu laki mati tercakit sudu. Kawan tu tengah makan. Abang kak totalan sudu tu. Mati. Allah Akbar. Hilang 2,000 sebulan. Bini ai paling pandai masak sekali. Tu yang ai tak makan kat kedai ni. Sorry lah. Besok tu makan di sebelah kita. Faham? Meninggal dia malam tadi. Kenapa cakap apa kan? Tu sebabnya kita cita-cita Syawal, confirm ke hidup lagi pagi Syawal? Tiba-tiba besok dah seorang mati. Mulalah orang perempuan ambil teori tu. Patutlah semalam dia tak gelak sangat weh. Nak mati punya. Ada je teori korang kan. Kau perasan dia tiba-tiba duduk depan. Itu satu hal kan. Ada je benda kan. Ada je benda kau nak teori-teori kan. Hati-hati. Jangan kita salah faham. Riang bona akak ni. Allah, sabar. Nak akak ni okey. Akak ni okey ni. Saya pernah camah ke Ilim Bangi. Dekat Ilim Bangi saya camah. Seorang akak ni bola lari dia keluar. Apa akak? Nak kancing tu dah. Punya torok dia terkancing. Dia tolak pintu tu copet ni kat Ilim tu. Tapi okey lah tu kak. Sabar kak sabar. Okey. Jadi makna kata jaga hati kita. Jangan sombong, jangan tamak, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyetorok di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada yang benda tak perhati dengan orang. Ingat dengki ni apa maksud dengki? Hasad. Macam aku tak pernah sebut. Apa maksudnya dengki ni? Yang kita faham lah dalam bahasa Melayu itu ni, apa kita faham? Ada yang cakap iri hati. Okey, saya bagi maksud ni. Kalau kita faham maksud tu sebagai dengki, insyaAllah kita tak nak dengki dah. Dengki sama. Waalaikumsalam. Siapa bagi salam? Waalaikumsalam. Dengki ni samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Macam mana dia boleh naik pangkat weh?
Macam dia seorang je kerja. Wah, apa nampak? Dengki. Macam mana dia boleh naik pangkat? Orang lelaki dia macam tu, dia sound direct. Kau Zamzuri macam mana boleh naik ni? Oh, aku tak puas hati lah. Asal betul ke? Kebetulan ni, kebetulan. Kebetulan. Ni contoh lah. Dah, orang lelaki, dia cakap direct tau. Dah. Dah. Kau janganlah. Aku dah tak boleh tekan nama dah ni. Dah. Contoh dia kata, kau Zamzuri, macam mana kau boleh naik pangkat ni? Aku memang tak puas hati. Kerja sama, ponteng sama. Macam mana kau nak naik pangkat? Lelaki, dia direct cakap. Memang tak. Aku, ponteng-ponteng aku pun kerja aku siap Setakat ni apa yang bos minta aku buat, memang aku buat. Tu lelaki. Orang perempuan, dia tak puas hati, dia tak tunjuk depan. Dia siap puji depan. Tahniah lah kau. Kau memang deserve. Dekat belakang, dia buat grup WhatsApp GGTPH. Geng-geng tak puas hati. Dia masukkan semua geng-geng dia. Terlupa termasuk orang yang terima anugerah ataupun nama tadi. Kenapa dia kutuk aku dia katakan. Jangan. Jangan dengki-dengki. Dengar dia naik pangkat, entah apa dijilat dia bos tu. Dengar dia beli kereta baru, tak mana dicuri itu duit tu. Anak dia dapat dengan UPKK dapat semua. Macam anak dia seorang pandai. Dengki tu. Dengki. Tak boleh ke? Dengar dia naik pangkat, ya ke? Oh, padahal senang lah minta tolong dia lepas ni. Kan okey. Dengar dia beli kereta baru, ya ke? Oh, senang-senang boleh tumpang, tak payah bayar minyak, tak payah apa, tumpang aja. Dengar-dengar anak dia UPKK dapat semua. Ya ke? Alhamdulillah ada juga anak-anak yang pandai di kalangan staf kita ni kan. Dengar-dengar kan Haji tu lah. Haji mana? Haji lah yang umur 75 tahun. Kenapa Haji 75 tahun tu? Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Engkau tak dengar habis cerita ni. Memanglah dia 75. Bini dia 25. Aduh. Keluarlah cerita tu. Cuba cakap, Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Yang tu kan elok. Yang seorang tu malam pertama mati tu. Tak boleh. Tak boleh kau cakap yang elok-elok. Cuba tanya perempuan tu sendiri, kau tak puas hati kan? Dia nak tanya sikit ni, yang kau suka dengan Abang Haji tu kenapa? Cuba cakap. Macam mana nak cakap Abang Haji ni pertama dia romantik. Romantik orang tua tu. Dia pandai gurau. Setiap kali saya marah dia kan, dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak tak terangan nak balas apa. Macam mana kan? Tu semualah tu. Jadi makna kata dalam hal tu jangan kita dengki. Kata Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, dia kata, tanda dengki dah ada dalam hati kita adalah bila seseorang sahabat kita. Contohnya, Kak Fazura ni, tiba-tibalah dia dapat baby. Belum kahwin. Dah, aku nak confirm kan je sebenarnya. So adalah. Contohlah, dengar-dengar Fazura dia kahwin dengan ni, dengan pelakon. Ya ke? Contohlah kan. Jadi, kalau dia dalam hati tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Jadi yang sepatutnya, dengar Fazura dia nak kahwin dengannya pelakon. Alhamdulillah, ya ke? Datang dah jodoh dia. Contoh. Jadi dia patut gembira sama. Bukannya dia tak rasa apa-apa. Tapi kalau macam ada seorang nak kahwin, nampak? Bila cakap macam tu, memang confirm dengki dah ada. Jangan. Dengki ni mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu, Nabi kata. Sia-sia buat baik, bila kita buat kedengkian ni, padam kebaikan kita. Okey, itu hati. Yang keempat, terlihat ketakutan pada Allah pada perutnya. Maksudnya apa? Bukan boroi tak boroinya, tetapi perut itu tidak membenarkan benda-benda haram masuk ke dalamnya. Cari rezeki yang halal, Nabi pesan. Sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Nabi dah pesan dah tu. Jangan cari terlampau nak cari duit poket tepi. Sanggup buat benda-benda yang melangkaui prosedur. Sanggup buat benda-benda. Yayasan tak tolong anak ni nak besok nanti aku ajar aku tolong aku bagilah sikit. Jangan. Ya. Ikut peraturan. Tu dia.
Pastikan. Sebab sekali kita makan duit yang tak halal ni, sampai kesudah kita takkan tenang hidup kita. Percaya cakap saya. Nah, kita nak cari keberkatan rezeki. Walaupun sikit tapi cukup. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga ajar, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dia duduk apartmen biasa kecil aja. Dia hidup seadanya berempat, mungkin dengan anaknya 2 orang. Tapi dia bahagia. Parking kereta biasa je. Kereta apa? Dia naik kereta Grand Liviva 660. Tapi dia naik berempat cukup bahagia, balik tenang, relax. Kan? Bawa barang simple-simple, happy, cukup. Ya, itu sebenarnya yang bahagia. Ingat baliklah, kita ni ramai, kita ni orang kampung. Tak payahlah, aku tengok muka pun aku tahu. Aku pun orang kampung. Kalaupun kita dah bandar mensophisticatedkan diri kita hari ni, perasan tak dulu kita duduk bersela makan kat tikar mengkuang? Makan malam kat tikar mengkuang. Bersepah adik kita makan. Berterabur. Mak kata, elok-elok lah makan. Tapi makan sama. Dah berterabur, mak kita gulung-gulung tikar tu, bawa keluar, dikibasnya, bagi tek dengan ayam makan. Hari ni kita makan kat meja marble. Bukan marble dah, marble. Makan kat meja marble kadang-kadang. Dah, jangan makan, nanti kan bersepah, tunggu mama suap. Ni biar mama makan dulu. Makan dengan abah, dia tak ajak anak. Banyak tak berlaku? Banyak. Sebab tak nak bersepahnya pasal pekejadah kau beli meja utama mahal. Kan? Akhirnya, sedangkan kita tak tahu bila makan sama ni, sedekah banyak. Ambil, cubit. Bu, nak ayam tu, cubitkan letak dekat anak pun sedekah. Suapkan anak, sedekah. Abang, tolong hulurkan sayur tu, bang. Bukalah mulut. Abang. Anak kan. Biarlah anak kita nampak, salah pula. Allah, malulah. Jangan. Yelah. Bila dia suap je anak, huyuh. Anak tak pernah tengok. Jadi mak dia kata kebahagiaan tu tunjuk je depan anak, tak ada hal. Betul tak? Tunjuk je depan anak. Okey, seterusnya. Kalau kita tengok selepas kita ceritakan tentang rezeki yang halal, perut kita ni, kemudian jaga apa pula? Jaga tangan kita. Buatlah kebaikan banyak-banyak. Tolong orang. Ni derma kilat dilancarkan, nak bantu bangsa banjir di Selangor. Siapa sangka? Kita sangkakan mentakap Kuantan, Pahang, Kelantan, Terengganu. Rupanya Selangor menetas dulu. Dia menetas seminggu sebelum lebih kurang kan. Tapi bila tengok yang kat mentakap dengan yang dekat Kuantan tu, air tu mati macam tu. Tak turun-turun macam tu je. Bayangkan tu. Di Kelantan lagi hebat. Sampai ke Bumbung, relax sokok tu Bumbung tu. Kita baru paris coating. Tak ada kebantuan untuk kami. Betul tak? Itu keadaan. Tapi mereka tetap diuji. Tapi itulah keadaan dia. Tangan kita bantu orang. Bulan puasa ni nampak anak-anak yatim, tolong. Patut tukar duit bulan Rejab itu. Bulan Rejab, bulan Syaban tukar duit. Nak duit keras banyak time tu. Duit baru. Tapi kalau sekarang baru tukar nak kejar raya. Bulan puasa ni bagi. Bulan puasa lagi banyak pahala. Assalamualaikum mak. Salam. Along dah bank in dah duit raya untuk mak. Awalnya kau bagi. Samsul Debat cakap gitu. Bagi bulan puasa lagi besar pahalanya mak. Oh iya ke? Habis pagi raya dapat lagi tak? Sudah. Pagi raya dapat lagi ke tak? Jadi kau bagi 900 je. Kalau bagi 1,900 lagi 100 bagi pagi raya syarat. Dan kadang tu dia, kadang kita silap konsep kita patut Ramadan yang kejar sedekah. Pagi raya bagilah. Memang kita disunatkan untuk bantu bagi orang sedekah. Tapi bulan Ramadan lagi besar pahala dia. Tangan. Kemudian langkah kaki kita. Melangkah ke tempat-tempat yang baik. Pergi masjid, pergi surau. Baru betul. Malah lagi masjid tu imam lambek tu.
Dia pergi tarawih, dia nak cari imam yang laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Oi. Power imam ni weh. Seketul je ambil ke. Dia ambil satu ayat je. Kalau dapat imam, lurus tak dapatkan syaf. Betul ke ni imam ni? Allahu akbar. Habislah kita. Orang perempuan kat balik tabir tu, habislah weh, habislah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Batuk pula. Yang makmum belakang, weh ni baru isyak ni weh. Bayangkan tu, relax, pergi je, berjalan ke masjid, adab ikut imam, mesti ikut daripada mula sampai habis. Ada orang, aku tak main lah sini, aku semai masjid negeri. Masjid negeri buat 20, imam marab weh, tapi lepas 8 rakaat, dia buat witir sendiri kat belakang. Dari segi adab tak apa kena. Lain lah kalau memang sakit perut, emergency, faham. Tapi tiap-tiap hari kau sakit perut, 8 rakaat ke 8, pahal. Ayo, jadi ikut imam. Mana yang elok? 8 ke 10 ke 20? Sebab Negeri Sembilan ada buat 10. Tarawih 8 ke 10 ke 20 yang elok? Mana yang elok? Yang elok buat. Tak kira lah 8. Sampai 29 Ramadan. 8 ke 20 Sampai sudah tak buat. Sebab memikirkan nak buat yang mana satu. Ya, tu dia. Melangkah ke tempat yang baik. Kemudian seterusnya terlihat kepada ketaatannya pada Allah dan Rasul. Jadi bila kita jaga ketakutan ini, barulah kita dikatakan sebagai benar-benar berpuasa. Tapi bila masuk aja Syawal, bila kita benar-benar berpuasa, kita jaga pantang dan larang, maka kita berhari raya tu kita rasa lega dan lapang menyambut hari kemenangan. Syukur Syawal. Tanda syukur kita bayar zakat fitrah. Ada yang tanya saya, Ustaz, kampung saya di Johor, saya kerja kat Yayasan Selangor. Mana yang afdal bayar zakat? Di Selangor ke kat Johor? Saya jawab, bayarlah di Selangor. Tempat cari rezeki. Tak boleh ke nak bayar kat Johor? Kau tanya aku soalan apa tadi? Sekali kau lah nak bayar mana? Tapi dah kau tanya afdal, aku jawablah Selangor. Geram betul lah. Aduh. Macam-macam. Saya soalan pelik-pelik orang tanya banyak macam. Orang soalan orang tanya. Ustaz, apa hukum kalau kita tengah cat rumah, kita perasan yang berus cat tu diperbuat daripada bulu bab satu? Babi lah, kau tak faham. Adakah kita kena kikis balik cat tu? Kan dah tukar brus lain. Tak ya, Islam ni tak susah dah. Kau buang je brus tu. Kau beli brus lain, kau sambunglah cat. Itu saja. Lain lah kalau kau ambil babi tu betul kau cat senang. Tu lain. Faham tak? Macam tu je. Kau payah mana? Faham? Babi tu dicolok gila betul. Aku bayar aku macam tu je aku jawab. Aduh, macam soalan dia. Ada satu tu, Ustaz, kalau suami tu mazhab Syafi'i, isteri mazhab Hanafi, bercium sebelum solat, batal tak wuduk? Kau tak ada time lain ke nak bercium? Kau kan pula aku tu. Apa kau menyusahkan aku dengan soalan macam tu? Memanglah kalau ikut mazhab Hanafi dia tak batal. Kan? Tapi mazhab Syafi'i pun ada yang pandangan tak batal kalau tak menimbulkan syahwat, tapi tu dalam pandangan tu dalam keadaan darurat lain.
Dia memang darurat Ustaz, mulut dia nak mencium kata. Gila pula lah konon sawan cium ni, gila betul. Dia kalau tak cium gatal badan ni Ustaz. Contohlah kan. Itu kalau pergi kerja kena kurung tu. Payah betul lah kan. Jadi makna kata kadang-kadang soalan orang pelik-pelik ni banyak orang tanya. Pelik-pelik betul kan. Jadi makna kata dalam hal ini kita nak sambut raya. Cuba tengok. Bila sampai sahaja sehari sebelum, yang penting sekali. Ni sekarang ni saya just beritahu je. Tapi kalau boleh jangan lupa kita masih ada peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ada orang cakap malam 7 likur kau pasang pelita rumah kau biar dia menyala bercahaya rumah kau, barulah malaikat nampak rumah kau. Kau ingat malaikat tu rabun macam kau. Beribadah ya. InsyaAllah berlumba-lumba malaikat akan turun cari rumah orang beribadah. Ustaz, kalau saya nak sangat lah Ustaz dapat tanda tu, doa lah banyak. Kalau tak dapat tanda, at least 10 malam terakhir tu ibadah je. Takkan satu malam pun tak kena. Macam tu ya. Ibadah banyak-banyak. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik pada 1000 bulan. Bukan malam kak, bulan. 1000 bulan bersamaan dengan 83.333 tahun. Maknanya kita pun belum tahu lagi hidup sampai 80 tahun. Kalau satu malam boleh cover 83 tahun, why not? Ibadah banyak. Ada orang kalau dia dapat Lailatul Qadar, dia takkan cerita dengan orang. Malam tadi kan Lailatul Qadar, alhamdulillah aku dah dapat. Untunglah kau, kita nak terlepas lah ni. Dia nampak? Dia tak cerita dengan orang. Kalau dia cerita pun lepas dah habis Ramadan tu, mungkin dalam lepas Syawal pun dia cerita. Itu bulan Ramadan aku sempat jumpa Lailatul Qadar, alhamdulillah. Malam tu kan dia tak berapa terang sangat, tak apa. Malam bila? Aku tak ingat malam bila, tapi malam tu lah aku ingat lagi. Jadi bila kita dengar tu, oh ya ke? Entah malam tu kita beribadah, kita pun tak tahu malam bila. Confirm malam tadi lah Lailatul Qadar. Ya ke? Mana kau tahu? Depan rumah aku pokok tu sujud weh. Ya ke? Dia balik petang tu kerja, pokok tu dah tak ada. MBPJ dah dia punggah pokok. Pokok tu tumbang bukan sujud. Kau janganlah paning-paning kepala. Cuba kau buat grup. Tak, kau buat kebaikan. Contoh siapa nama puan ni? Kau? Nilawati. Puan Nila. Yang Kak? Nurul Ain, Kak? Mar. Kak Mar, Kak Nila, Kak Zura dengan Kak Ain. Dia pakat berempat. Kau ada berapa Ain? Aku ada RM50. Kau RM30. Kau ada berapa? RM40. Kau tu campur-campur. Semua ada RM200. Beli minyak, beli beras, beli mi kuning, beli mihun, beli telur, berapa pak beli. Lepas tu standby. Malam ni kita pergi Mak Ain. Kita masak Mak Ain. Masak-masak dapat si goreng Pattaya. Dapat 10 bekas. Hantar rumah anak yatim. Malam besok pergilah rumah Fazura. Rumah Fazura, okey kita masak ni. Dapat mi goreng jantan. Ada telur jantan lah. Mi goreng jantan masak, hantar rumah pula, hantar dekat Pondok Tafiz ni. Malam esok tu lah hantar balai polis. Malam ni pula hantar kat balai bomba. Semua hantar pukul 12 ke atas. Maknanya time sahur, untuk dia orang sahur. Takkan satu malam pun tak kena. Benar senang. Ada satu cara lagi, pergi dekat satu kafeteria orang yang catering yang kita kenal, bagi je duit tu kat dia, minta dia tolong masak, boleh tak Kak hantar dekat mana-mana rumah anak yatim semua ni, tolong masakkan untuk saya. Bajet saya satu malam RM50. Buat. Combine, kongsi duit seorang sikit, bagi kat caterer tu. Salah satu cara yang boleh buat. Macam tu dia. Dan bila masuk malam raya, pastikan kita settlekan zakat fitrah gitu. Jangan, tak mainlah, aku tak thrill. Aku memang tunggu sebelum solat sunat Aidilfitri. Jangan terlalu yakin, melainkan bapak mentua kita amil. Kan? Imam baru nak kata habis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah, mam. Mana bayar zakat? Kau janganlah buat macam tu. Kadang-kadang ada orang malam raya dia tak tidur, dia keluar, dia pergi dekat pasar lambak tu. Kan malam tu dia nak tunggu lelongan yang terakhir. Lelongan maut, bang, mari bang, rapat bang, jualan penghabisan bang, kuih 10 jenis RM2.
10 jenis RM2. Gila betul. Seluar jeans bang, beli 5 free 10. Dia tunggu sampai pukul 5.30 pagi, sampai rumah ngam-ngam subuh, dia nak lelap sekejap. Terjaga, terlepas solat sunat Aidilfitri. Zakat pun belum bayar. Maka kalau dia bayar selepas daripada solat sunat Aidilfitri, dia hanya dapat pahala sedekah saja. Mana? Kalau punya teruk terlelap, memang gila bab 1 punya tidur malam tu. Jaga-jaga dah maghrib, maka hukum dia haram berdosa tapi tetap kena bayar. Ingat tu. Bayar awal-awal pun tak apa. Ya, bayar awal-awal pun tak apa, tak ada hal. Malam tu mulakanlah dengan malam terlepas maghrib tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Dah mula dah sayu. Dia jangan sedih-sedih, dia kena kuatlah. Memanglah sedih terkenang yang tak ada kan. Tapi ustaz, saya tak pandai yang panjang. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Yang dia tahu itulah yang dah itulah. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Dia tak tahu. Tak apa kalau tak tahu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai pagi. Boleh tentu tak apa. Yang penting bertakbir. Itu disunatkan bertakbir tu maknanya Allahu akbar tu. Membesarkan Allah. Malam tu beribadah pun dikira pahala besar. Pagi jangan bangun lewat. Sebelum subuh bangun mandi sunat Aidilfitri. Jangan lupa. Kemudian dah selepas subuh, kita kalau dapat sembahyang Jumaah lagi bagus. Tapi sebelum kita nak pergi salat sunat Aidilfitri, kita disunatkan menjamah makanan. Tanda syukur pagi tu, nak membezakan pagi Syawal dengan pagi Ramadan, kena makan. Paling tidak ikut sunnah Nabi, 3 biji buah tamar. Memanglah zaman Nabi lu mana ada lamang. Dia cakap tu. Tak. Bukan isu tu. Isunya itu adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Dan kadang-kadang kita kena faham salat sunat Aidil Adha pula, kita disunatkan jangan makan apa-apa sebelum salat sunat Aidil Adha. Ia beza dengan salat sunat Aidilfitri. Aidilfitri kena makan dulu. Aidil Adha pula kita jangan makan dulu, setelah balik daripada solat baru makan. Macam itulah. Jadi dalam pada tu yang paling penting sekali pada bulan Syawal ni adalah kita hendaklah tautkan silaturahim, settlekan mana yang belum settle. Kau ada tak puas hati dengan orang, jumpa orang tu. Aku minta maaf banyak tau, aku kan banyak buat salah dengan kau. Aku tak sengaja, kadang kau tahulah mulut aku ni. Samalah, minta maaf betul-betul. Dan begitu juga kalau pergi ziarah rumah orang, jaga adab. Kan kita cerita adab tadi, adab bercakap. Pergi rumah orang, kadang balik kampung, soalan-soalan sensitif jangan ditanya. Kau pesal tak kahwin lagi ni? Contoh kan. Kadang tu yang malah balik kampung tu tanya leh, kau ni memilih sangat, memanglah kena pilih. Takkan main belasah je Bangla Nepal tepi jalan tu. Nak jawab macam tu ikut hati tu. Tapi sebenarnya sabar. Biasanya orang yang ditanya soalan macam tu kena menanya, sebenarnya Allah nak bagi jodoh yang terbaik. Amin. Betul. Kadang-kadang ada orang jodoh dia, jambatan dia tu beza-beza. Ada orang jambatan tu pendek dah jumpa jodoh. Ada orang jambatan dia panjang sekali jumpa yang terbaik. Ada orang jambatan tu dah lah pendek, banyak kali pula tu. Ada. Jadi jangan. Kadang-kadang tu boleh tanya, berat badan kau berapa sekarang? La ilaha illallah soalan. Jangan tanya soalan macam tu. Bentanglah kita dulu bekas belajar di universiti dan kolej yang hebat-hebat. Kita boleh tanya berat tu. Belajar mana sang? Khusus apa?
Pointer last semester berapa? Mak budak tu memang tak selesa betul tanya pointer dia. Boleh lah. Okey lah. Cakap apa? Jangan. Tu belum cerita lagi yang dah bertahun-tahun kahwin. Bila nak beranak ni? Kau tak pandai. La ilaha illallah. Jangan. Yang soal, kau ni beranak. Kerja kau rajin. Betul kau kan? La ilaha illallah. Jangan tanya. Betul tak? Bila hari raya, itulah soalan yang saya tu. Bayangan saya baru ni, nanti tengok dalam TV Hijrah. Counter netizen. TV Hijrah, hari raya pertama, hari kedua. Kita bincang soalan ni lah. Tentang soalan-soalan sensitif yang ditanya kadang. Soalan tu jangan ditanya. Kita hari raya ni nak bergembira. Jangan kita rosakkan mood orang. Lainlah kalau dia sendiri buka tajuk tu. Itulah kalau doa lah mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Tak tahu berapa lama nak raya macam ni. Aku hilang ayat sebenarnya. Hilang. Betul lah. Betul. Sebenarnya. Kadang-kadang kita lagi satu lagi, bila pergi rumah orang, adab Nabi ajar tau. Pergi rumah orang, kalau bagi salam, jangan kita menghadap depan pintu. Kalau dekat pintu pagar, kita bagi Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 3 kali je bagi salam. Kalau tak ada, jalan balik. Tapi kalau jarak antara pagar dengan rumah tu dalam 1 kilometer, memang sia-sia kau bagi salam. Dia ada intercom biasanya. Kau tekan intercom tu dulu. Bagi salam kat tempat yang kita rasa orang boleh dengar. Dan kalau kita yakin dia tak respon, tentu ada masalah tertentu. Contohlah, katalah saya pergi rumah Kak Ain ni. Saya pergi rumah Kak Ain. Assalamualaikum. Saya nampak suami Kak Ain ni tengah duduk kat depan pintu macam ni. Dia tengah duduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia relax. Dia tak reti je mana. Assalamualaikum. Suami dia macam tu. Contoh maka saya sebagai orang yang tetamu yang datang tak berhak kecil hati. Sebab itu hak tuan rumah. Faham? Lepas 2-3 minggu saya jumpa dengan husband dia. Husband Kak Ain kita. Siapa nama dia? Awi. Saya pun jumpa Bang Awi sampai hati yang itu saya datang buat tak nampak. Sorry lah, aku kenapa? Ain tengah mengamuk dalam rumah tu. Kalau aku ajak kau masuk dengan kau bergumpal dengan dia, kau nak? Oh ya ke? Minta maaf. Kita tak tahu. Lagi satu lagi, kenapa kita bagi salam, kita kena letak tepi sikit. Kena daripada tepi. Jangan menghadap pintu betul. Biar dia buka pintu. Salam. Oi, sekejap. Kemas. Settle. Kata orang betul tak? Sebab aib dia. Yang bini tengah lipat kain dengan rambut kambang, dengan baju binatang tu. Kan? Dia pula tengah lipat kain dalam, suara dalam belum berlubang pula. La ilaha illallah. Contohlah. Jadi kalau orang nampak aib dia. Itu sebabnya kita bagi salam kena tepi sikit, bagi masa tuan rumah untuk kemas. Janganlah kau bagi salam. Assalamualaikum, salam. Boleh masuk, kejap. Alah, cepatlah. Jangan. Atau mau bagi salam 3. Assalamualaikum. 3 kali. Assalamualaikum. Tak ada rumah kau bang. Assalamualaikum. Aku tahu kau ada slipper kau kenal lah. Itu loh. Jahat betul mula. Satu lagi pergi rumah orang. Perangai orang perempuan apa dia? Abang jaga beg Dia nak road tour. Ya Allah, besarnya bilik kau. Ya Allah, toilet kau boleh mandi, boleh tidur. Siap katil bilik airnya bang. Mandi jenazah apa tu? Siap katil. Apa hal? Kadang-kadang kan kita nak tengok rumah orang kan. Jangan. Melainkan dia yang ajak. Melah, jom saya tunjukkan rumah saya. Abang boleh tak bang? Dah bagilah muka kat suami sikit. Bang boleh tak bang? Dia ajak tengok rumah ha. Pergi. Jangan masuk sampai bilik orang pula. Okey. Bang, rumah dia selesa bang. Orang perempuan ni macam tu. Kan? Melainkan dia ajak tak apa. Satu, bila masuk dalam. Waalaikumsalam. Mai-mai lah masuk. Mai lah duduk sini. Tak apalah depan TV. Nak tengok TV ni. Ilaha illallah. Tuan rumah dah ajak duduk kat meja makan. Kau pula decide kat depan TV. Ni makanan dah siap. Tengah tengok TV. Mana makanan dah siap? Bawa lah sini. La ilaha illallah. Ini adab tau.
Satu lagi, Assalamualaikum. Salam. Aku nak hantar mak kau, sempat lagi tak ni? Dah pukul 11 malam lah, takut tak lewat sangat ke? Tuan rumah tanya, tak lewat sangat ke? Raya kot, dia kata dulu. Kena faham lah. Satu lagi, dah lewat malam. Aku balik dulu dia pun berbahasa basi. Awal lagi nak balik. Ya ke? Duduk dah balik. La ilaha illallah. Itu semua kena jaga. Lepas tu jangan kadang duduk rumah orang ni. Ada lagi orang pakai shilling macam ni. Oi, kurang ajar mulut. Aku rasa kau ni mesti sibuk kan? Kenapa pula? Ni bakul banyak kain tak berlipat ni. La ilaha. Yang suami aku dah cakap masuk dalam bilik. Kan masuk dalam bilik. Dia kata marah. Hati-hati. Adab kena jaga. Adab kena jaga. Lagi satu lagi. Tentang pagi raya ni. Nabi pesan, pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Tidak semestinya beli baru. Kalau mampu beli, beli. Kalau mampu tempah, tempah. Tapi kalau tak mampu, jangan membazir. Macam orang lelaki kadang. Tempah baju Melayu sepasang. Sudah seluar tak jumpa dah. Baju je dia pakai kan. Itu sebabnya kadang-kadang orang lelaki buat macam tu. Sebab saya gemar buat baju macam ni. Sampai sini je. Senang. Ambil wuduk tak payah nak lipat-lipat. Nak gulung-gulung lagi dah. Habis sama special dengan anak. Kena orang perempuan. Sama. Kan? Ayolah, tak apalah. Dia pandai pula tu fashion ni. Tudung macam ni apa, tarik sini apa, adalah jalan sini. Kan? Tapi itulah dia. Jangan kita sampai membazir, tak perlu. Ingat tak dulu, tampah sepapan-sepapan kayu, segulung-segulung kayu. Tampah baju. Pagi raya kau tengoklah baju raya aku macam mana. Sekali PKP, padan muka kau. Kan? Ni tahun ni orang dah tak dengar dah pengumuman penyimpan moho besar raja-raja. Yang diumum pengumuman menteri. Walau apa pun keadaannya semua akan raya. Dia kan? Raya lah, raya. Alhamdulillah raya weh tahun ni. Tapi hati-hati ya, sebab Omicron tu masih lagi sangat membahaya. So hati-hati. Jagalah penjarakan apa semua, mana yang patut jaga. Lagi satu lagi, dari segi agama kita bila pergi berziarah, hati-hati. Tengok siapa yang boleh salam, siapa yang tak boleh salam. Jangan kita main belasah ikut suka gitu. Kan? Jaga. Kan? Dah besar budak ni. Lama pula tu pegang. Lambut tangan kau. Hati-hati. Ya. Lagi satu lagi, jaga aurat. Bila dengan saudara mara, kadang bila dah lama tak balik-balik. Yang sadap tu dah makan konyang apa? Menjala tidur kat tengah ruang tamu. Tersingkap kain. Baju tak pakai. Orang perempuan jaga ni aurat kita dengan ipa duai kita kena jaga. Itu semua antara benda yang kena jaga. Lagi satu, suami. Jangan jadi suami yang dayus. Membenarkan isterinya pakai pakaian yang ketat-ketat. Membenarkan isterinya pakai pakaian yang jarang-jarang sehingga dapat ditonton oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Hati-hati. Nasib baik tahun ini raya jatuh hari apa? Orang perempuan? Dia tahulah. Orang lelaki dia tak akan sangat tak tahulah hari apa. Orang lelaki macam tu, perempuan dia tahu Selasa. Yang Isnin tu hanya diviralkan saja. Dia hari Selasa. InsyaAllah. Saya pun call malam tadi sahabat saya yang dalam masjid Jatuh Kuasa Falak ni. Dia pun beritahu tak yang tu memang tak. Tapi ikut keputusan Jakim dah buat statement hari ni kan. Hari Selasa. Kalau yang paling bahaya, raya yang jatuh hari Khamis dengan Jumaat. Untuk orang lelaki cukup bahaya. Tu yang ramai yang tak sembahyang Jumaat. Dia boleh, hari ni Jumaat ke? Kau pijak orang, kau tahulah hari ni Jumaat ke tak. Dia boleh tanya macam tu soalan tu. Lepas tu keluarlah teori. Kalau kita dah salat sunat pagi tu, tak perlu sembahyang Jumaat dah. Siapa cakap? Kau jangan samakan yang sunat dengan yang wajib. Tak sama. Wajib tetap kita kena buat salat Jumaat tu. Ya? Macam itulah. Jadi apa-apa pun, kita yang penting jaga adab kita. Raya-raya jugalah. Jangan kita sampai lupa diri. Jaga. Jangan kita dah, sebenarnya bulan puasa ni ada satu amalan yang sebenarnya jadi insurans untuk kita di akhirat. Lepas kita mati. Bila kita meninggalkan tanah kubur, orang yang meninggalkan tanah kubur, maka yang di dalam kubur dah mula diseksa. Jadi kebanyakan insurans ni nak dapat belajarnya di bulan Ramadan dan diteruskan di bulan lain, baru dapat insurans tu. Apa maksudnya? Bila malaikat nak pukul, jom kita pukul, kita beduk kepala dia. Jangan malaikat satu lagi. Kenapa pula? Dia ni rajin mengaji Quran dan rajin berzikir. Maka tak jadi malaikat tu pukul kepala kita.
Jadi kalau dah rajin tadarus pada bulan Ramadan, sambunglah mengaji pada bulan biasa. Kau macam tu tak boleh pukul kepala, tak apa. Jom kita bantai perut dia. Nak bantai perut, jangan. Kenapa pula? Malaikat satu lagi kata, sebab dia ni rajin berpuasa sunat. Jadi dah puasa wajib di bulan Ramadan, sambung puasa sunat Syawal, sambung puasa sunat Isnin Khamis. Buatlah. Jangan kita lepas, jangan kita tinggalkan. Kalau boleh buatlah. Hidupkan sunnah Nabi. Tak boleh pukul kepala, tak boleh pukul perut, jom kita bantai kaki dia. Jangan, kata malaikat lagi. Kenapa pula? Sebab dia ni rajin bangun malam, qiyamul lail. Bangun malam beribadah. Orang perempuan bangun malam menyiapkan sahur, itu juga adalah qiyamul lail tanpa sedar. Dengan satu syarat, niat kerana Allah. Ya Allah, aku siapkan makanan ni supaya keluarga aku boleh makan, boleh bersahur dan ada tenaga untuk berpuasa kerana-Mu, ya Allah. Kita niat kerana Allah. Niat kerana Allah, jangan bangih masak tu. Bang. Dalam bilik tu buta je gitu. Tagak apa lagi tu. Tu tak dapat pahala tu, tak dapat pahala. Jangan bangi-bangi ya. Semuanya ada nilaian ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun bersyukurlah Allah bagi peluang. Apapun nak beritahu. Berdoalah, ya Allah, sampaikanlah aku pada Syawal ini, ya Allah. Mudah-mudahan kau berkatilah kehidupan kami ini, ya Allah. Kan? Minta macam tu. Sebab kadang-kadang ada orang tempah baju, aku pagi raya pakai baju ni mesti buntang mata orang tengok baju aku ni. Soalannya confirm ke hidup lagi pagi raya? Itu soalan dia. Kan? Kau tengoklah nanti aku bawa kereta balik, kau tengok kereta apa balik kampung besok. Sudah kereta tak keluar, dia pun meninggal. Contoh kan, itu sebabnya jangan panjang cita-cita. Tapi kalau kita tempah baju, apa ayat nak sebut? Ya Allah, kalau ada rezeki ni, ya Allah, kau izinkanlah aku pakai baju ni di pagi raya. Maknanya ingat Allah. Itu dia sebenarnya. Kan? Lagi satu, dapat pelihara niat kita supaya tidak belagak, supaya tak sombong dan sebagainya. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan, itu saja daripada saya. Bak kata orang, kain songket benang sutera, lilit sabelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikanlah intan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedikit makluman